Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak jawab request daripada seorang penonton saya uh, atas ni. So, dia request boleh tak tunjukkan cara-cara buat sistem add data. Lepas tu boleh edit data yang kita nak. Okay. So, jom kita teruskan buat. Okay, so kat sini saya gunakan semula coding yang kita dah buat pada video yang lepas, iaitu student database. So nanti saya bagi link untuk video macam ni kita buat daripada zero tentang coding database ni. Okay, so untuk kali ni kita nak edit saja coding yang sedia ada. So saya skip part untuk buat dia punya flowchart lah. Okay, tapi sepatutnya kena buat flowchart lah. Tapi saya skip part tu sebab kita nak spesifik terus pada bagaimana kita nak edit data tu. Okay, so sebelum kita nak buat bahagian edit, saya nak ubah sikit, saya nak update sikit database ni. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kat structure ni structure ni line nombor 6 sampai 10 ni, dia adalah satu structure di mana di dalam structure ni ada array. This one is array and this one is also an array. Dua-dua ni array. Okay, so saya tak nak array ni duduk dalam structure. So kalau kita tengok variable based on that structure, variable yang kita create untuk structure ni single variable saja. Okay, so kita tak nak saya tak nak dia single variable, saya nak jadikan ini sebagai array. So apa yang saya nak buat adalah first kali saya jadikan ini sebagai string. Yang ni pun saya jadikan sebagai string sebab saya tak nak guna long lah. Saya tak nak guna number lah sebab saya nak guna string. Okay, so IC biasanya dalam 14 karakter. So kita buat kita lebihkan sikit lah, 20. Okay, so kat sini yang kita create sebagai array. So this what we call array of structure. Okay, array of structure. So bila kita ubah kat situ, of course bawah ni pun kita kena ubah lah. Kat bahagian ni kita kena ubah, iaitu square bracket tu ataupun index tu kita kena pindahkan dia sebagai array of structure lah. Okay, bukan array inside a structure. Dia berbeza lah tu. And disebabkan kita IC ni kita dah ubah jadi string, so yang ni kita kena guna %s lah. Okay, this one untuk input data and this one untuk display the data. Sama juga kita pindahkan ni punya array ni jadi array of character, bukan character array inside of character. Okay, so itu saja perubahan yang kita update sebelum kita buat bahagian edit tadi lah yang penonton saya request tadi. Okay, kita try compile and run. Okay, password kita try input. Input lagi satu data. Okay, dan kita display data ni. Okay, kita ada dua data. So everything's according to the previous output dia sama macam previous one, cuma kita kali ni kita buat array of structure, bukannya array inside the structure. Dia ada berbeza lah tu. Okay, log out. Sebentar. Okay, so kita pergi kepada request daripada penonton saya tu. Kita nak edit. So kita create satu function nama edit. So function
this one what we call, kita declare declaration of variable. So kita declare satu declaration of function. So kita declare satu function, and dekat dia punya menu tu kita tambah satu, iaitu untuk edit. So logout ni jadi nombor 4 lah. So jangan lupa sebab logout ni nombor 4, so this one case ni case 4. Okay, and kita tambah satu untuk case 3. Case 3 kita call the function edit tadi. Okay, after that, definition of function kita copy je dulu yang view ni, and kita rename dia sebagai edit function. Okay. Right. Okay, so sekarang kita dah ada satu lagi option, iaitu untuk edit data. Tapi bila kita pilih nombor 3, dia pergi function edit. Cumanya edit sekarang ni adalah dalam bentuk atau sama function dia dengan function view. So setakat ni edit untuk view sajalah. So sama macam function view. So kita try compile and run untuk kita check ada error ke tak ada error. Okay, so kita input nama. Okay, input another data. Okay, so bila kita display data, dia akan display macam ni. Okay, dan bila kita edit data, okay, dia sama macam display sebab function kita masih lagi define dia sama macam display. Okay, so untuk edit ni dia ada beberapa teknik lah. Yang saya tunjuk ni yang paling simple sekali, iaitu user tahu ataupun user pinpoint terus data mana yang dia nak edit. Okay, so untuk buat teknik edit yang macam tu, user, kita kena display dulu kat user apa data yang sedia ada, dan bila user pick that the data, kita terus edit the data. Okay, that's why saya copy yang view tadi. So dia display pada user apa data-data yang ada, dan user kita akan tambah sikit lagi function kita tambah sikit lagi command kat bawah tu, line of code bawah tu untuk dia edit. Okay, so bahagian atas sama macam view, bawah tu baru kita tambah sikit lagi. Ada teknik yang kedua yang lain sikit, iaitu bila user tak tahu data mana yang dia tahu data yang dia nak edit, cuma dia tak tahu kedudukan atau location dia. So yang tu kita kena tambah search lah. So search kita buat dalam video yang lain lah. Okay, so logout 4. Okay. Okay, untuk yang edit tadi, okay, kita pergi pada function edit. Ni definition of edit function. So kat sini, selepas dia print atau selepas dia paparkan data semua, so kita nak suruh user pilih data mana yang dia nak ubah. Okay, so kita akan buat printf lah, bagi instruction pada user supaya user tahu, supaya user boleh pilih which one of the data yang dia nak edit. Okay, so okay, kita bagi user pilih. So let's say kita ambil J lah, kita create another variable J supaya user boleh pilih lah, scanf %d J. So user akan pilih nombor yang tertera lah dekat dalam list tu. Okay, walau bagaimanapun nombor yang tertera dalam list tu, nombor tu sebab numbering dia start daripada 1 sampai 5, sedangkan kita tahu dalam array
starting dia, numbering dia ataupun index dia start daripada 0 to 4. 0 to 4 sebabnya 0, 1, 2, 3, 4 kan. 0, 1, 2, 3, 4 itu yang ada dalam array. Itu yang dalam coding dia dikira from 0. Tapi yang display pada user 1, 2, 3, 4, 5. So bila user pilih, dia akan pilih based on apa yang dia nampak. So yang ni kita kena tengok dari sudut atau dari mata atau dari perspektif user lah. So bila user pilih 3, actually the index for that one is 2. So bila user pilih J, so kita kena minus 1 sebab user pilih based on apa yang kita paparkan, starting from 1 to 5. So bila kita nak edit, kita kena pinpoint the minus 1 lah. Sebab kalau tak nanti dia akan ubah data yang lain, bukan data yang sepatutnya. Okay, so kita akan buat J minus 1 lah. J minus. So decrement 1. Okay. Then baru kita minta user press enter untuk name dengan icon yang baru lah. Okay, so kita boleh copy this one. Kita copy je yang this one untuk pemasukan data dia. Okay, ini susunan je, tak ada masalah pun. Kalau you tak nak susun pun tak apa, tapi sebab kita nak structure dia semua cantik kan. So okay, so ni kita tukar kepada J lah, sebab kita nak pinpoint pada index J, bukannya index yang lain lah. Okay, dan kita kena juga supaya user ni dia tahu yang dia nak ubah data tu. So kita kena bagi tahu lah yang you dah pilih yang sorry, this one J plus 1 lah. You dah pilih data ni, so sepatutnya kita kena bagi tahu user lah, ni data yang you akan ubah. So kita supaya user aware lah. Kalau nak lebih user friendly lagi, kita print dulu data sedia ada sebelum user padam data tu, atau sebelum user override dengan data baru. Okay, so kita tulis sini current data, current data, current name, current student's name is SNS, enter new, enter new student name. Okay, so the first one should be SG nama. Okay, so sama juga untuk yang ni, student mycard. Okay, ni IC, supaya user dia tahu data yang dia nak ubah tu data asal dia apa. So kalau dia tersilap pilih dekat bahagian atas ni kan, dia nak pilih, katakan dia nak edit data nombor 3, dia tersalah pilih. So nak tak nak dia kena key in juga data. So sebahagian kita buat yang simple. So kita bagi dia option supaya kalau nak key in, kalau dia tak jadi, key in balik data yang sedia ada, maksudnya data asal tu lah. Okay, for example this one. Okay, kita input data. Put lagi another data.
So bila kita display data, this one is display the data. So let's say kita tambah lagi 2 data. Tambah lagi another data, the fourth data. Okay, bila kita display, ni data yang sedia ada. Okay, let's say kita nak ubah data ketiga. So kita pergi pada edit. Okay, bila edit kita display dulu data apa yang user kita display data yang sedia ada supaya user boleh pilih. Let's say user pilih nombor 3. Dia nak edit data nombor 3. Okay, the current student name is Bruce. Okay, so katakan dia nak ubah nama lain. Okay, Tom lah katakan. So dia boleh ubah. Kalau katakan dia tersilap, aku tak nak ubah yang Bruce ni, aku nak ubah yang banner tu. So dia boleh kekalkan dengan data asal. So dia override, tapi dia override dengan data asal. Okay, current student my card is yang tu lah, 343434 tu. Okay, katakan dia nak ubah. So kita ubah 89 lah. Okay, so bila kita display balik, dia dah ubah data nombor 3 tadi. Okay, itu adalah contoh. So kita dah berjaya lah untuk create bagaimana kita nak edit data daripada list data yang sedia ada. Okay, kita add dan kita edit. Okay, so itu menjawab request daripada penonton saya yang sebelum ni lah. Okay, kita cuma tambah yang ni je lah, function ni. Okay, so itu saja untuk kali ni. Next video saya akan tunjuk bagaimana kita nak search dan kita nak edit from the search result tu. Kita search dan baru kita edit. Sebab kadang-kadang bila data tu terlampau banyak, kita paparkan pun user tak boleh nak cari. So the best way is kita search dulu, kita bagi user search data yang dia nak dan dia akan pilih based on that data. Okay, itu pada video yang akan datang. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.